بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين واشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, terima kasih Allah kerana dengan izinnya kita dapat menjadi tetamunya. Alhamdulillah. Nabi SAW bersabda, Man masya ila salatil maktubah, man masya ila salatil jamaah al-maktubah, barang siapa yang berjalan ataupun berpergian untuk menunaikan salat jamaah yang fardu. Kita datang salat maghrib, salat isyak, salat jamaah yang fardu, maka baginya pahala mengerjakan haji. Besar. Sebab itu kita tak rasa aja, kan? Kadang-kadang orang yang Tuhan tarik nikmat daripada dia tak boleh nak pergi masjid, kan? Dengan sebab kekangan-kekangan kesihatan dan sebagainya. Pada waktu itu dia akan mula menghargai nikmat Allah, kan? Jadi besar pahalanya yang harus kita syukuri. Dapat datang salat jamaah fardu, pahala seperti mengerjakan haji. Dan barang siapa yang berpergian, berjalan untuk menunaikan salat jamaah nafilah, salat jamaah yang sunat, misalnya salat hari raya, salat sunat jamaah, maka baginya pahala umrah, maksudnya ini besar pahala dia. Jadi seharusnya dan sewajarnya kita syukuri. Terima kasih Allah kerana mengizinkan dahi kita mencecah sejadah secara berjamaah. Terima kasih ya Allah, Alhamdulillah, kerana memberi kelapangan kepada kita untuk kita duduk dalam taman daripada taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala, di mana turunnya para malaikat yang mendoakan keampunan kepada mereka yang berada di dalamnya. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, berilah kami ilmu yang berguna, bermanfaat, dan jauhkanlah kami daripada ilmu yang salah, serta berilah kekuatan, keupayaan untuk kami mengamalkan apa yang kami perolehi. Alhamdulillah, terima kasih Allah kerana memberi kesihatan yang baik kepada kita. Moga Allah Ta'ala memberi kesembuhan kepada mereka yang sakit di kalangan kita. Nabi SAW lagi bersabda, afdalud du'a alhamdulillah, sebaik-baik doa ialah alhamdulillah. Alhamdulillah bukan meminta, alhamdulillah adalah mensyukuri dan menghargai. Kenapa menghargai dan mensyukuri adalah sebaik-baik doa? Sebab peraturan dan sistem Allah yang benar dan kekal benar sehingga ke hari kiamat ialah la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur pastinya aku akan tambah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, jangan lupa untuk niat. Saya rasa ramai yang tak niat apa-apa lagi melainkan niat solat saja. Yang pertama, saya nak beritahu, untuk sesuatu amalan, perbuatan menjadi ibadat, yang pertama adalah niat. Tak niat, dia tak jadi ibadat, dia jadi adat. Apa beza? Ibadat, perbuatan tersebut akan dikreditkan dalam akaun. Tapi kalau tak niat, dia tak ada dalam akaun. It is a waste, satu pembuangan dan pembaziran masa kita. Sepatutnya dalam kehidupan kita
mandi kita, makan kita, tidur kita sepatutnya dikreditkan dalam akaun, tapi kita sia-siakan dengan tidak kita meletakkan niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala. 24 hours ibadah, bukannya solat saja ibadah. Itu pun solat pun kita niat, kadang-kadang entah ke mana fikiran kita, khusyuk kita, nak harap solat saja, pastinya tidak memadai dan tidak mencukupi. Sebaik-baiknya kita tukarkan semua kita punya harian kita, rutin kita menjadi ibadah. Dengan apa? Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu bergantung kepada niat. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, saya tak mulakan dengan zikir hari ini memandangkan ada masalah gangguan suara, jadi nak kena reserve sikit. Jadi kita terus masuk kepada kitab kita. Lagipun maaf Isya awal, Isya awal sekarang. Baik, kita membicarakan tentang tuan-tuan sekalian, tentang marah, masih tentang ghadab, tentang marah. Itu tuan-tuan sekalian, saya bercakap, kalau tuan-tuan masih ingat lah, tak tahulah bulan lepas Ustaz tak ingat apa lah. Saya bercakap tentang scam. Ramai di antara kita yang kena scam. Kena scam dengan macam-macam, dengan ada yang menyamak sebagai lembaga hasil, menyamak sebagai JNT dan sebagainya. Buka-buka akaun kosong. Ni yang terbaru saya nak beritahu tuan-tuan jaga-jaga. Dia akan buat panggilan VC, video call, dan bila tuan-tuan tekan je, dia akan ambil gambar tuan-tuan, dia akan edit dengan keadaan yang sangat menjijikkan, dan dia akan hantar kepada tuan-tuan balik. Tuan-tuan nak bayar, tak nak bayar, viral. Jadi kalau tuan-tuan ada terima panggilan video call, kalau tak kenal, jangan tekan, tuan-tuan. Nanti tak pasal tuan-tuan jadi skandal pula. Saya bukan nak bercakap pasal scammer ni, tuan-tuan. Cuma saya bercakap tentang scammer yang lebih dahsyat lagi, iaitu iblis. Nanti di hari akhirat kelak kita akan terima buku akaun. Buka rasa macam bagus lah kan. Dia rajin duduk main etikaf di masjid, duduk dalam majlis ilmu, rajin puasa, tengok tak ada. Pi mana habis? You are being scammed. Kena scam dan pakar scammer, iaitu iblis. Iblis kata, don't blame me, I just provide the link. You are the one who click the link. Tak boleh. Salah kan, scammer macam tu. Tuan-tuan kalau tuan-tuan tak klik, dia tak boleh. Tuan-tuan biasa dia bagi link tu biasa yang kita suka. Dan link yang paling popular yang iblis guna untuk scam, iaitu ar-riya. Yang cerita, kalau orang tak cerita, dia pun akan tahu. Kalau cerita barulah dia orang tahu. Kita pun betul juga. Cerita habis. Seharian tersenyum, nak tidur pun tersenyum. Pasal apa? Pasal orang tahu tentang budi kita, kebaikan kita. Nak tidur, bini tengok, abang duduk senyum seorang-seorang. Abang jangan buat hal bang. Orang perempuan dia tak fikir dia lah. Dah ngabuk tak fikir macam tu lah. Dia fikir apa? Dia senyum macam apa? Pasal ada orang tahu tentang budi dia. Kena scam habis. Habis pahala-pahala yang Tuhan dah sediakan untuk kita, habis. Jadi tuan-tuan kena jaga. Dia ada menyamar macam-macam. Cuma sebelum saya nak masuk kepada tajuk kita ni, saya nak bagi iblis ni, dia ada nama-nama lain. Tuan-tuan jaga-jaga. Ni tuan-tuan kena berhati-hati. Saya nak abang ni. Iblis ni di langit pertama, tuan-tuan sekalian, ni bukan main kat bawah. Ni main antara malaikat ni. Di langit pertama, iblis dikenali sebagai al-abid. Maksudnya apa? Kaki ibadat. Kita kalau kata rajin ibadat, iblis kata tak ada hal. Aku dulu langit pertama dikenali sebagai al-abid. Di langit kedua, iblis dikenali sebagai az-zahid, yakni yang zuhud maksudnya.
Di langit ketiga, Iblis dikenali sebagai Al-Wali, yakni waliullah. Di langit yang keempat, Iblis dikenali sebagai Al-Arif Billah, yakni yang sangat mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di langit yang kelima, Iblis dikenali sebagai At-Taqi, ataupun yang sangat bertakwa. Di langit yang keenam, Iblis dikenali sebagai Al-Khazin, yakni yang menjaga perbendaharaan Allah. Dan di langit yang ketujuh, di langit yang ketujuh, Iblis dikenali sebagai Azazil. Azazil. Tetapi dalam Lauhul Mahfuz telah tercatat takdir dia, nama dia dalam Lauhul Mahfuz tercatat Iblis, iaitu yang berputus asa. Daripada perkataan ablasa, maksudnya yang berputus asa. Ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab itu jaga-jaga. Sebab itu saya selalu sebut, saya selalu ulang, kita selamat bukan kerana kepandaian kita, bukan kerana ilmu kita, bukan kerana warak kita. Kita hanya selamat jika kita diselamatkan Allah. That's it. Jangan cakap banyak, full stop. Nak selamat, dekat dengan Allah, diselamatkan Allah. Kalau kita hanya bergantung kepada ilmu kita, Iblis kata, tak payah tengok nama-nama aku, title aku ni bukan main kat dunia, main kat langit antara malaikat. Tapi takdir dia, Allah Ta'ala telah mengetahui, takdir dia adalah iaitu yang berputus asa. Sikit pasal takdir ni, ini penting kat cerita ni supaya menjadi tauladan kat kita. Ada berlaku di zaman Bani Israel ni, ada hamba Allah yang sangat suka beribadat. Beribadat. Hidupnya beribadat saja. Sehingga menimbulkan kekaguman kepada Jibril. Hebat hamba Allah ni, ibadat ni. Maka Jibril menghadap Allah. Ya Allah, aku melihat seorang hamba-Mu yang sangat kuat beribadat. Takjub aku kepadanya. Allah Ta'ala kata, Jibril, kau buka Lauhul Mahfuz, kau tengok takdir dia. Jibril naik ke Lauhul Mahfuz, buka takdir dia. Terkejut Jibril, tertulis ahli nar, ahli neraka. Macam mana boleh jadi macam ni? Seorang yang rajin beribadat, tetapi takdir dia ahli neraka. Jibril menghadap Allah. Ya Allah, pelik ya Allah. Dan bagaimana nasibnya lain daripada penampilannya? Boleh tak izinkan aku untuk nak mengkhabarkan nasib si fulan ini kepadanya? Kesian kat dia. Allah Ta'ala izinkan. Maka Jibril datang kepada hamba Allah ni. Aku Jibril datang nak bagi tahu nasib engkau ahli neraka. Dan kita kalau duk buat ibadat, tiba-tiba Jibril main kata kita ni ahli neraka, tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Tuan-tuan sekalian, kalau buat ibadat pun dah ahli neraka, alang-alang celup kasam. Baik buat jahat terus. Tapi tuan-tuan sekalian, hamba Allah ni, dia jawab apa? Terkejut Jibril. Alhamdulillah, sekarang aku tahu juga nasib aku. Maknanya sebelum ini ibadatku belum diterima Allah, taubatku belum diterima Allah. Aku harus berusaha dengan kuat lagi, dengan gigih lagi, sehingga akhirnya aku diridai Allah dan takdir aku menjadi ahli syurga. Terkejut. Itu jawapan dia. Jibril menghadap Allah. Ya Allah, terkejut jawapan yang diberi oleh hamba-Mu. Allah Ta'ala kata, Jibril, cek balik takdir dia. Jibril naik balik, buka balik Lauhul Mahfuz, tengok-tengok takdir dia berubah. Ahlil jannah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak bagi tahu di mana kita Allah Ta'ala nak letak
That's not our business. Itu bukan urusan kita. Mustahil lah Allah Ta'ala ni nak menganiaya. Mustahil lah Allah Ta'ala nak bersikap zalim. Itu bukan Allah sifatnya, kan? Tapi yang paling penting point dia, do what we are supposed to do. Maksudnya buat apa yang kita patut buat. Maksudnya berusaha, bertaubat, beristighfar, tingkatkan kualiti ibadat kita. Yang selebihnya, that's not our business. Maksudnya don't bother with God business, mind your own business. Maksudnya jangan kacau urusan Allah, kita sibuk dengan urusan diri kita sendiri. Maksudnya ini dia punya lesson ataupun point yang saya ingin sampaikan. Maksudnya baik, kita masuk kepada marah. Ini tingkatan manusia dalam aspek marah. Kata musannif, qala al-musannif, Imam Al-Ghazali rahimahullah, gelora marah berpunca daripada hati. Dia terbit daripada hati. Apa-apa pun tuan-tuan sekalian, kita ni nak bagi tahu, saya nak kecilkan skop kita, siapa kita, who am I, siapa aku, kita adalah hati kita. Bahagia di hati, sedih di hati, tuan-tuan sekalian. Semuanya di hati kita. Begitu juga marah berpunca daripada hati kita, maksudnya. Bila darah di dalam hati menggelegak, lalu darah mengalir ke dalam urat-urat badan dan terus memuncak tinggi ke anggota badan yang teratas sekali, seperti api dan air yang memuncak tinggi ketika makanan mendidih di dalam periuk. Lain macam selain Imam Ghazali cakap ni yang duk jadi stroke, marah dia tendang naik ke atas, tekanan darah menggelegak, tuan-tuan sekalian, jantung berdegup kencang, pressure semakin tinggi, akhirnya dia naik ke atas, ibarat air yang mendidih. Maksudnya kita kalau muda-muda tak apa lagi, tuan-tuan sekalian, buat saraf kita kuat, kita main berumur ni, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan jaga, jangan duk asyik nak marah ya. Dan tak macam muda-muda dulu, tuan-tuan sekalian, takut nanti dia meletup. Maksudnya tu dia jadi stroke, pendarahan dalam kepala kita, maksudnya. Baik, oleh itu bila marah memuncak, kelihatan darah naik ke muka. Kalau tuan-tuan tengok gambar kartun, dia keluar asap. Dia buat gambaran, kalau marah dia keluar asap, maksudnya. Kita tak nampak ada asap tu, tapi mata jadi merah, muka jadi merah, maksudnya darah naik ke atas, maksudnya. Sehingga muka dan mata menjadi merah padam. Ini dia punya dinamik kepada marah. Baik, level yang pertama, tingkatan yang pertama, iaitu tiada sifat marah. Tiada sifat marah atau lemah sifat marahnya, ini adalah sesuatu yang tercela. Amboi, bagus dia tak pernah marah. Tuan-tuan sekalian, ni bukan manusia, bagus ya. Apa pula bagus? Model bagus apa? Kalau tuan-tuan nak buat kata-kata kita, tuan-tuan, ni bagus ya. Tuan-tuan, kita ada model lah, kita ada kayu ukur lah. Kalau bagus apa? Bagus Nabi ya. Nabi marah. Nabi marah. Tuan-tuan sekalian, Nabi marah. Oh, ni kalau tu dia tak marah bagus ya? Tak, mana ada. Kita nak ikut kayu ukur mana ni? Ya, dia kan warak. Dia tak keluar-keluar, duk uzlah seorang-seorang, buat ibadat, nak jumpa pun payah. Bagusnya skill ikut kayu ukur mana? Nabi tak keluar-keluar. Jangan duk ikut kita takrif kita sendiri. Kalau nak apa-apa bagus ke apa ke, tengok model kita. Itu yang tujuan Allah Ta'ala hantar Nabi itu sebagai model, kayu ukur. Oh, kalau dia jenis duk seorang-seorang je, duk buat ibadat je, tuan-tuan, bagus ya. Kalau nak tengok Nabi ya, yang paling bagus. Nabi duk seorang-seorang je, uzlah saja. Tak, Nabi pergi perang, Nabi pergi berdakwah.
Dan Nabi beruzlah. Tengok kayu ukur model dia macam tu. Keren. Itu kayu ukur dia. Nabi marah. Dalam keadaan tertentu Nabi marah. Ketika Nabi tuan-tuan sekalian dikhianati oleh Yahudi ketika dalam peperangan Khandaq, Nabi sebut ni keturunan monyet. Nabi sebut kepada bangsa Yahudi tu, mereka kan dulu Bani Israel mereka menipu dan orang tak bagi hari ni, dia buat hari ni sampai Tuhan tukar jadi monyet. Nabi terkeluar kali ni bangsa keturunan monyet. Nabi marah. Jadi kalau tiba-tiba ada orang tak marah, itu bukan tak sempurna kemanusiaannya. Tak sempurna kemanusiaannya. Marah ni bukan harus dibuang, marah harus diurus. Kalau kita letak marah pada tempatnya, dia akan menghasilkan virtue, fadilah yang kita panggil sebagai syaja'ah, keberanian. Tu di Palestin tu, Hamas atau Palestin tu, pasal apa masih bertahan sampai sekarang? Sebab dalam diri mereka ada marah, dan mereka meletakkan marah pada tempatnya, dan bila marah diletakkan pada tempatnya, dia menghasilkan syaja'ah, keberanian. Jangan main-main kan. Bagusnya orang duk hina agama kita kan, kita maafkan saja. Kalau hak kita boleh kita maafkan. Nabi tuan-tuan sekalian, kalau hak dia tak ada masalah. Wahsy bunuh pakcik dia, Pak saudara Hamzah kan, datang bertaubat, Nabi maafkan. Kalau urusan dia dengan hamba, dia maafkan. Tapi kalau sentuh urusan Allah, merah padam muka Nabi. Kita pula tolong maafkan bagi pihak Allah. Mana boleh. Kalau orang hina agama kita kena tunjuk kemarahan kita. Maksudnya ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu kalau tak ada marah, tak ada langsung marah, maka itu adalah tercela. Allah Ta'ala menyifatkan para sahabat dengan sifat tegas, keras. Mereka bersifat keras terhadap orang kafir. Asyidda wa 'alal kuffar. Orang Islam ni dia tegas dengan orang kafir maksudnya. Kalau yang berbuat baik, yang ikut, tak ada masalah. Kita wajib berbuat kebaikan. Tapi kalau yang sampai mencampuri prinsip-prinsip, tuan-tuan sekalian, pada waktu itu kita kena tegas. Ini dalam Islam. Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Cuma jangan membabi buta, jangan sampai melanggar batasan maksudnya. Baik. Kesannya kalau orang yang tak ada marah ni, dia hilang harga diri dia. Orang kata apa kan? Orang kata kat mak dia macam-macam, orang hina keluarga dia senyum je. Ya Allah. Kan? Tak ada langsung nak rasa mempertahankan maruah keluarga dia, maruah di diri dia. Maksudnya dia hilang harga diri dia. Dia jadi apa ni? Dia jadi kawut, kita panggil kawut, iaitu penakut maksudnya. Satu sifat yang tidak sepatutnya ada maksudnya. Tapi kawut ni, penakut ni bagus untuk orang perempuan. Bagus untuk orang perempuan, tak bagus untuk orang lelaki. Kalau tuan-tuan kahwin dengan orang perempuan yang penakut, bagus. Tapi tuan-tuan kena berani. Kalau dua penakut jadi lagi dua-dua tak bagus. Dan abang, teman, oh bagus bini yang macam tu. Sikit-sikit abang, sikit abang. Tapi kalau yang berani sangat, di mana balik-balik nasi apa tak ada, berani sangat dia. Tak boleh juga yang macam tu. Kalau boleh seimbang maksudnya. Orang perempuan ni kalau yang nakut bagus. Kalau bakhil bagus. Selamat duit kita. Tidak dia duk pergi bagi sumbangan kat Tesco, Giant apa semua. Itu kalau dia bakhil bagi, penakut bagi maksudnya. Malu bagi orang perempuan. Ya. Tapi orang lelaki tak boleh. Orang lelaki dia kena jangan malu, dia jangan penakut, dan dia jangan bakhil. Tapi orang perempuan bagus, selamat. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, bersifat acuh, tak acuh sahaja ketika peribadinya dihina-hinakan oleh orang yang rendah budinya. Kita kena tegur, kan? Kita kena tegur. Dan membawa kepada tidak cemburunya ke atas kehormatan diri dan keluarga, sedang melindunginya adalah wajib. Okey lah kucing.
Sebab saya sembahyang kat macam tu masjid kan. Dia masuk, dia lintas kan, dia berhenti. Tuan-tuan tahu dia buat apa? Dia berak. Sebab saya takut tengok kucing ni. Sebab susah nanti nak basuh. Kalau kat rumah lantai ni macam senang basuh ni, kalau kapet payah. Satu dia beritahu. Ni apa? Kucing akhir zaman. Dulu tak pernah dengar macam tu. Akhir zaman ni jadi pelik kan maksudnya. Baik. Tak apa soalan. Kena jaga-jaga takut dia. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, seorang isteri misalnya, jadi kalau dia tak ada marah, dia tengok perempuan apa, suami dia, tuan-tuan sekalian, couple ataupun keluar tak jaga batasan, maksudnya dia kena ada perasaan cemburu. So ni bukan cemburu buta, ni cemburu takut suaminya terjatuh kepada yang haram. Itu mulia, itu terpuji. Tapi yang tak terpujinya iaitu cemburu buta. Risau sungguh dia, suami keluar dia jadi risau. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan sekalian, kita ni kalau kita duduk bergantung semata-mata kepada diri kita, memang kita sakit kepala. Di luar kemampuan kita, di luar pandangan kita, kita ada Tuhan. Serah kat Tuhan, angkat tangan, ya Allah, aku serahkan suamiku kepadamu ya Allah. Kau jaga dia elok ya Allah untukku ya Allah. Serah ke Allah. Ni duk risau, tapi tak serah kepada Allah. Maksudnya apa? Maksudnya dalam hati dia tu, suami dia nombor satu, Tuhan nombor berapa tak tahu. Jadi Allah Ta'ala dia cipta hati kita, number one dalam hati kita, aku. Allah Ta'ala kata, tiba-tiba tempatku diambil oleh orang lain, suami. I'm going to test you with that. Itu tuan-tuan jaga. Apa-apa yang mengambil tempat di hati kita, tempat Allah, kita akan diuji dengan perkara tersebut. Kalau harta jadi nombor satu, kita akan diuji dengan harta. Kalau pasangan nombor satu, kita akan diuji dengan pasangan. Kalau anak-anak nombor satu, kita akan diuji dengan anak-anak. Allah, bukan Allah Ta'ala marah kita. Allah nak pastikan I'm number one dalam hati kita. Sebab hati kita memang dibentuk dan didesain macam tu. Macam tempat buh minyak kereta. Minyak kereta tuan-tuan rasa duit banyak kan? Ustaz, saya rasa saya nak isi dengan minyak zaitun lah Ustaz. Bagus sikit kot. Tapi buh minyak zaitun lingkup. Sebab memang tempat minyak tu, minyak kereta harus diisi dengan minyak kereta. Begitu juga hati kita, tempat nombor satu Allah. Tapi kalau diganti dengan yang lain, kita akan diuji. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Tujuan sifat cemburu. Ni Imam Ghazali sebut dah. Maksudnya cemburu ni bukan berlaku pada akhir zaman saja. Daripada dulu lagi. Tuan-tuan kalau dengar cerita apa? Kita Aisyah dengan isteri-isteri Nabi yang lain, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dengar kan? Macam aku je Aisyah ni. Kan? Ada apa nama isteri tua Nabi bagi makanan kat dia. Tuan-tuan baca cerita tu, maksudnya Aisyah tu manusia macam kita juga. Dia ada rasa cemburu juga. Tapi normal lah. Itu normal. Jika ambil mudah, nescaya keturunan akan bercampur aduk dan tidak terpelihara. Ni jaga. Sebab tu cemburu ni perlu maksudnya. Tapi bukan cemburu buta. Cemburu supaya suami dia, pasangan dia tidak terjatuh kepada yang haram maksudnya. Sebab itu pepatah ada mengatakan, ini 800 tahun yang lalu tuan-tuan, pepatah ni nak sama dengan pepatah kita. Setiap umat yang mementingkan sifat cemburu pada kaum lelakinya, galakkan supaya isteri-isteri bersifat cemburu. Setiap umat yang mementingkan sifat cemburu pada kaum lelakinya, nescaya terpeliharalah kaum wanitanya. Kena ada rasanya tu. 2-3 hari ni seorang abang buat panggil apa tahu. Apa? Ni hak muda-muda suka kat suami orang. Tu dia muka depan duk main jadi isu. Budak-budak ni tuan-tuan dia tak terfikir pun.
Media duk main benda tu, tuan-tuan sekalian, dia tengok suami orang rasa macam kenan pula. Belum ni tak fikir pun, kan? Sebab apa? Sebab stabil, kononnya stabil, emosi tenang, tidak tergopoh-gapoh. Dia duk main isu tu, benda tu tak ada isu. Tuan-tuan sekalian, tiba-tiba duk main tu, dia terlekat kat kepala, dia jadi kod lain pula. Tu peranan juga, maksudnya benda-benda yang sensitif macam tu, kalau kita duk main-main, lama-lama jadi biasa, maksudnya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, ada seorang ni atasnya, dia kata dia selalu jumpa Nabi, selalu mimpi jumpa Nabi. Tuan-tuan, kalau mimpi jumpa Nabi, ada dua syarat baru betul-betul Nabi. Yang pertama, dia mengaku kata dia Nabi, syaratnya. Yang kedua, ada orang lain yang dalam tu tunjuk, bagi tahu itu Nabi. Itu dua syarat kalau tuan-tuan mimpi. Kalau tuan-tuan mimpi rasa-rasa tu Nabi, itu belum pasti Nabi. Itu dia panggil makam khayali. Yang mimpi jumpa Nabi tu, sekali dia datang jumpa tok guru dia. Tok guru, Nabi suruh saya kahwin lain. Ngarut lah. Sikit-sikit ikut tu. Sikit-sikit dia fikir, mana ada Nabi suruh apa benda-benda yang bersangkut dengan nafsu, kan? Tu dia mula tu. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Dari lemahnya marah timbul sifat mendiamkan diri apabila menyaksikan berbagai kemungkaran yang dilakukan. Wala ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillah, dan janganlah kamu merasa belas kasihan kepada kedua penzina itu dalam menjalankan hukum agama. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, dalam sebutan orang yang berzina ni dia kena hukum, dan dalam proses hukuman tu kena ada segolongan yang melihat dia, menyaksikan dia, dan dia Allah Taala bagi tahu secara fitrahnya kita akan timbul rasa kesian. Tapi tak boleh kesian, dia tak boleh kesian. Maksudnya hukum Allah dia kena dilaksanakan. Kalau kita duduk kesian-kesian, tuan-tuan, lama-lama zina akan jadi berleluasa. Kita kena faham, tuan-tuan, mudarat ni, tuan-tuan, dia ada mudarat ni, dia ada dua jenis. Dalam mudarat ni, kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil harm, H-A-R-M, harm tu biasanya haram lah, terjatuh harm, haram, dekat. Dan dia ada dua jenis. Yang pertama kita panggil apa? Kita panggil diuham. Yang satu lagi kita panggil andiuham. Diuham ni tuan-tuan mudarat yang memang sepatutnya dia terima. Kan, kalau mencuri potong tangan, ham tak? Ham. Tapi diuham, he deserve it. Dia patut terima. Kalau siapa yang berzina dalam hukum syarak, siapa yang berzina berkahwin, hukum dia rejam sampai mati. Kesian Ustaz, mana boleh kesian? Tu ham, tapi diuham. Maksudnya he deserve it. Maksudnya. Tapi kalau andiuham, maksudnya dia tak sepatutnya dapat musibah tersebut, tetapi dia mendapat musibah tersebut. Itu andiuham, tak sepatutnya. Sebab tu kalau benda tu deserve it, tuan-tuan, kita tak boleh kesian, tak boleh. Kalau kesian macam tu tak jalan hukum. Tak berjalan hukum. Kesian dah zina, jatuh marah dia, kan? Jatuh marah dia. Memang antara hukuman tu iaitu menjatuhkan marah dia. The pain maksudnya. Benda yang menyakiti, dan bila berlaku benda yang menyakiti, dia akan menghalang sesuatu perbuatan. Tiba-tiba kita tak nak pain. Maksudnya. Kalau itu tak payah hukum lah. Maksudnya kita sambut, kita raikan, akhirnya berlaku berleluasa. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Marah yang melampau. Kita tengok pula. Ni tadi tiada marah tercela. Ini satu lagi ekstrim. Apa dia ekstrim, tuan-tuan sekalian? Ekstrim ni, tuan-tuan sekalian, jangan ingat dia terlebih je. Terkurang juga ekstrim. Ekstrim ni iaitu bergerak jauh daripada pertengahan. Maksudnya kita sama ada terlebih ataupun terkurang. Kita duk nampak ekstrim ni terlebih, ya. And amboi kat Malaysia pakai purdah yang tak sesuai lah, ekstrim dia kata. Tapi hak duk tayang pusat dia tak kata ekstrim pula. Hak tu dia tumpang tengok.
Tak boleh. Itu ekstrim juga. Terlebih ekstrim, terkurang ekstrim. Dua-dua. Bukan kata terlebih je. Kan? Sembahyang. Sehari sembahyang berapa waktu? Saya tambah lagi Ustaz, 5 waktu tak cukup. Tambah lagi 2 jadi 7. Ekstrim. Ni sembahyang berapa? 3 waktu je Ustaz. Ekstrim juga. Maksudnya 5 waktu. Ini tak cukup. Ini terlebih. Ekstrim juga. Iaitu sama ada terlebih, sama ada eksesif ataupun defisiensi. Ini melampau. Tidak dapat dikawal lagi. Keluar daripada batas pertimbangan akal dan agama. Saya nak bagi tahu, emosi ni kalau marah naik, emosi naik, cerdik jadi turun. Cerdik jadi turun. Emosi naik, cerdik turun. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok orang yang terikut-ikut dengan marah ni, perangai macam budak-budak. Lepas tu dia minta maaf. Dia minta maaf tadi saya tak sedap apa yang saya cakap maksudnya. Tuan-tuan kena jaga-jaga. Emosi naik, cerdik turun. Ustaz, kalau cerdik naik Ustaz, emosi macam mana? Tadi Ustaz katakan kalau emosi naik, cerdik turun. Ustaz, kalau cerdik naik Ustaz, emosi macam mana Ustaz? Emosi diurus sebaik-baiknya. Bukan turun, diurus. Kalau perlu tegas, perlu marah. Letakkan marah pada tempatnya. Marah dengan niat yang betul, cara yang betul, dos yang betul. Jadi pada waktu itu marah menjadi terpuji. Tidak lagi mempunyai mata hati yang dipandang dengannya, fikiran untuk menimbang, dan ia tiada pilihan lagi kecuali seperti orang yang terpaksa saja. Sebab itu Nabi kata, laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah kekuatan itu dengan bergusti. Walakinna syadid man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Iaitu orang yang kuat, mereka yang yamlik. Yamlik ni tersesuai daripada perkataan kita bahasa Melayu kita milik. Milik maksudnya mereka yang memiliki, man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Mereka yang memiliki diri mereka ketika mereka marah. Maksudnya I'm in control. Itu orang kuat. Bila dia marah, dia kawal. Aku perlu marah tak? Kalau aku perlu marah, kenapa harus aku marah? Level mana, tahap mana, bagaimana? Dia urus marah dia dengan baik. Itu marah yang terpuji. Dia urus. Tapi kalau biasanya bila kita marah, kita dah hilang kawalan, tuan-tuan sekalian. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan marah kan, the best action bila kita marah apa dia? Kita duduk diam. Jangan buat apa, duduk elok-elok, tenang, tarik nafas, tenang. Dan tuan-tuan akan dengar ada yang menasihatkan tuan-tuan, duduk di sini. Kamu buat macam ni, inilah peluang kamu. Kamu jangan biarkan. Kita akan dengar. Itu suara siapa? Suara iblis. Dia terus datang kat kita, dia akan bagi consultation free. Tak bayar apa? Tak payah call, dia datang automatic. Dan semua saranan dia kalau kita ikut, semuanya lingkup dan memusnahkan. Sebab itu the best bila marah je, duduk diam-diam, tarik nafas, tenang, isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minta perlindungan daripada Allah. Lepas tu istighfar maksudnya. Jangan ambil apa-apa tindakan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Kita Aisyah 12 14. Sebaik-baiknya sifat marah yang terpimpin oleh pertimbangan akal dan perintah agama. Maksudnya tuan-tuan sekalian, kita boleh berfikir decide dengan akal kita, tetapi akal kita ini terhad. Dia hendaklah dipandu oleh agama. Cerdik pandai dia ibaratkan akal dengan agama ni ibarat pilot dengan kapal terbang. Kan? Dia duk bawa kapal terbang KL London. Kan? Jadi pilot tu akal, menara kawalan syarak ataupun agama. Kan? Oh dah. Sudah. Okay, baik. Kita habiskan sikit ni.
Ada kalanya marah itu perlu dan ada kalanya penyantun itu perlu juga. Jadi tuan-tuan sekalian, agama, akal kita harus dipandu oleh agama. Moga tuan-tuan sekalian, apa yang kita dapat ni menjadi ilmu, dalam arti kata dia mengubah watak dan tabiat kita. Tidak ada gunanya ilmu melainkan untuk kita amalkan. Yang baik pastinya daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.